Tidak dinafikan lagi, Mak Kilau adalah pahlawan terbilang di negara kita. Mak Kilau atau nama sebenarnya Mak Kilau bin Imam Rasu bin Shahrum dikatakan pernah mati sebanyak 2 kali, iaitu kematian palsu semasa berjuang menentang penjajah British di Pahang. Mak Kilau dikatakan lahir sekitar tahun 1865 ke tahun 1867 di Jerantuk, Pahang. Ayah beliau iaitu Rasu bin Shahrum atau lebih dikenali sebagai Tok Gajah juga adalah seorang pejuang hebat yang mengetuai pasukan pemberontak untuk menentang penjajah British. Sebagai anak kepada Tok Gajah, kehebatan bersilat Mak Kilau tidak boleh dipertikaikan. Selain bersilat, di usia mudanya, Mak Kilau juga mengajar anak-anak kecil dan orang dewasa membaca Al-Quran. Banyak lagi kisah-kisah menarik tentang Mak Kilau yang terputus untuk sampai ke generasi hari ini. Di sini, kami rangkumkan sedikit amalan-amalan dan karakteristik Mak Kilau yang boleh kita amalkan. Setiap pagi, Mak Kilau akan berjalan-jalan di sekeliling rumahnya, melihat sedikit keadaan pokok-pokok dan tanaman yang ada. Selepas itu, beliau akan mengaup air embun yang ada di dedaunan pokok untuk membasahkan wajah, tangan dan tubuhnya. Mandi embun di sini tidaklah bererti mandi sehingga basah kuyup. Cukup sekadar membasahkan tubuh menggunakan air embun yang ada di daun-daun pokok. Terbukti menghirup udara segar di waktu pagi dapat menyihatkan paru-paru dan alveolus. Berjalan di waktu pagi, walaupun tidak berlari atau jogging, dapat mengurangkan risiko obesiti. Selain itu, berjalan di waktu pagi dapat membantu anda yang menghadapi masalah sukar tidur malam. Mak Kilau gemar berjalan kaki. Keluar membayar cukai berjalan, ke masjid berjalan, ke mana-mana pun berjalan kaki sahaja. Menurut cucunya, nak ke bandar yang sejauh 5 batu pun beliau berjalan kaki. Sukar untuk melihatnya berkenderaan, termasuklah kenderaan kecil seperti basikal pun tidak digunakan. Kalau dia hadir ke rumah sesiapa pun, biasanya dia berjalan kaki. Bila dijemput dia naik basikal untuk dihantar pulang, dia akan menolak pelawaan tersebut. Mak Kilau kurang bercakap dengan orang yang tidak dikenalinya ataupun kurang rapat. Namun, menurut cucunya, Mak Kilau sanggup bersengkam mata sehingga lewat malam hanya untuk bercerita dengan anak cucunya. Selain bercerita, Mak Kilau juga mengajar anak cucunya membaca Al-Quran dan hal-hal ibadah yang lain. Beliau tidak pernah komplain atau mengadu tentang makanan. Selain itu, menurut Sulung bin Ibrahim, atuknya iaitu Mak Kilau juga tidak akan minum air selagi makanan belum dihabiskan. Walaupun tiada kajian sains dapat menyokong amalan ini, namun meminum air sebelum atau sesudah makan amat-amat membantu proses pencernaan makanan di dalam perut.
Seperti yang kita tahu, Mak Kilau handal bersilat dan berlawan. Bahkan ada juga cerita lain mengatakan beliau telah menjadi guru silat kepada beberapa orang pelajar. Fakta ini sahaja membuktikan bahawa Mak Kilau adalah seorang yang tegap, lincah dan lasak. Selain bersilat, Mak Kilau juga gemar bermain sepak raga dan bermain gasing. Amalan sentiasa bersenam ini harus kita ikuti untuk kekal sihat dan bertenaga. Tanyalah kepada sesiapa sahaja yang mengenali Mak Kilau. Pasti semuanya akan menjawab beliau adalah seorang yang sangat alim dan warok. Mak Kilau sangat menjaga solatnya dan selalu mengingatkan ahli keluarganya untuk menunaikan solat. Tahu tak apa yang Mak Kilau lakukan selepas pengumuman bahawa dirinya masih hidup pada 20 Disember 1969? Mak Kilau membaca Al-Fatihah sebanyak 3 kali, ayat-ayat suci dan surah Al-Baqarah ayat 1 hingga 5. Peristiwa pada tahun 1969 di mana Mak Kilau telah mengaku bahawa dirinya masih hidup adalah sangat besar bagi negara kita. Tetapi, kenapa tak banyak gambarnya yang kita boleh lihat di internet? Ini adalah kerana Mak Kilau sangat pantas dan tidak suka gambarnya diambil oleh pihak media. Namun, setelah dipujuk oleh ahli keluarga dan diberi penjelasan bahawa itu adalah untuk merekodkan peristiwa sejarah dan untuk kebaikan anak cucunya juga, barulah Mak Kilau membenarkan pihak media mengambil gambarnya. Sempena memperingati pejuang tanah air kita yang banyak berjasa ini, marilah kita sama-sama menjaga maruah diri dan keluarga kita agar kita menjadi masyarakat yang berbudaya, berilmu tinggi serta maju. Sekadar itu sahaja dulu maklumat yang dapat kami kongsikan kepada anda semua. Semoga perkongsian kami ini bermanfaat.